Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Itu adalah merupakan nasihat yang rasmi yang mesti kita dengar setiap minggu bagi jemaah yang hadir ke majlis perhimpunan agung mingguan kita di masjid. Maka al-wasiyatu bi taqwallah adalah merupakan salah satu daripada perkara yang disampaikan. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 2 Syawal 1442 bersamaan dengan 14 hari bulan Mei 2021, sekali lagi kita berjumaat dalam suasana PKP 3.0. Semalam kita telah berhari raya juga dalam suasana PKP. Bagi kami di negeri Kelantan ini, masjid yang dianggap sebagai daerah kecil, maka hanya dibenar seramai 20 orang jemaah hari raya dan juga Jumaat. Kita mengatakan ketetapan itu ditetapkan oleh ulil amri, maka kita akur dengan apa yang diberi dan kita melakukan ketaatan kepada Allah setakat mana yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, nalah kamu lakukan ketaatan setakat mana yang kamu mampu. Para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih dalam khutbah ringkas kita pada hari ini, muhasabah pasca Ramadan yang dilalui dan juga puasa yang ditunaikan. Mudah-mudahan dengan kita muhasabah, kita dapat beristiqamah di atas landasan yang baik, di atas landasan yang benar, supaya kepanasan semangat ibadat Ramadan tidak luntur apabila kita sentiasa gilap dan memperingatkan. Bagi jemaah yang berada di rumah yang tak dapat hadir solat Jumaat, kita kata bersabarlah. Mudah-mudahan nasihat kita yang kita rakam ini sampai kepada mereka, walaupun secara alamaya, walaupun secara lakak rakaman, tapi mudah-mudahan semangat itu dapat dipulihkan, dapat digilapkan dengan nasihat-nasihat yang diberi dan panduan yang disampaikan, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita sentiasa mengulang kaji dan bermuhasabah. Bulan Ramadan yang datangnya hanya sebulan dalam tempoh setahun ini sepatutnya dapat memberikan lebih banyak pengajaran yang berguna bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bersesuaian dengan matlamat puasa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu. Apa dia matlamat puasa? Nak suruh kita lapar saja? Nak suruh kita dahaga saja? La. Lapar dahaga itu memang salah satu daripada puasa. Bila puasa kena lapar. Tak ada orang puasa tak lapar, tak ada orang puasa tak dahaga. Tetapi
Allah nak suruh, nak didik kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah merupakan mercu yang tinggi daripada matlamat puasa. Takwa adalah merupakan natijah daripada ibadat puasa yang telah kita laksanakan selama tempoh sebulan. Alhamdulillah, tahun ni genap 30 hari. Sifat takwa ini tidak akan dapat dicapai melainkan oleh hamba-hambanya yang taat menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perintah berpuasa, menjaga puasa, menjaga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila puasa ditunaikan dengan sempurna, maka dosa-dosa kita akan diampunkan dan jiwa kita akan menjadi bersih, lantas dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dapat kita lihat pada setiap kali kehadiran bulan Ramadan? Terdapat orang yang berpuasa tetapi mereka seolah-olahnya masih tidak dapat mencapai matlamat puasa. Objektif puasa tidak tercapai. Mereka berpuasa tapi kemudiannya melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada di bulan puasa sendiri dia buat benda tu, ataupun setelah tamat puasa, bermakna mereka berhari raya tidak mengikut SOP syariat. Pelanggaran syariat yang berat juga dalam bulan Syawal, seperti pergaulan bebas, membiarkan isteri dan anak-anak tidak tutup aurat. Maka itu berseolah-olah kita nampak kecundang di awal hari, tewas di awal pagi. Mereka menahan lapar dan dahaga, tapi dalam masa yang sama mereka juga melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan seharusnya menjadikan kita lebih bersifat sabar dalam mengawal hati kita yang telah dikotori oleh sifat-sifat mazmumah seperti sombong, riya, hasad dengki dan lain-lain. Punca mari daripada hasad dengki inilah kita nampak timbulnya kemarahan. Bila marah, lahirlah komen-komen, kritikan-kritikan yang tidak langsung membina, bahkan kritikan untuk meruntuhkan masyarakat. Macam-macam doa yang kita nampak, semuanya hasil daripada hasad, membawa kepada kemarahan, diluahkan di media sosial. Maka lahirlah manusia yang hilang sifat jati diri sebagai saim, sebagai orang berpuasa, nak menuju kepada ketakwaan. Hati yang telah tercemar dengan sifat-sifat mazmumah ini perlu dibersihkan kembali dengan ibadat puasa. Mana kita dah lalui puasa, sepatutnya kita bersihkan hati, tapi puasa juga kita lalui tak bersih-bersih, maka kita sambung lagi puasa pada bulan Syawal ini dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dan juga kita puasa diri kita daripada perkara mungkar dan maksiat. Hati kita juga perlu dididik agar sentiasa merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala sepanjang melaksanakan ibadat puasa. Sebab itulah disebut dalam hadis, kam min saim, berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat lapar sahaja. Ada orang yang berdiri pada malam tapi boleh berjaga malam, tidak mendapat pahala yang penuh dengan sebab ketidakikhlasan ataupun dilakukan tidak mengikut cara-cara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita bimbang, suasana yang menggambarkan kita bahawa ada di kalangan kita yang melakukan puasa tapi tidak menghayati, tidak memahami matlamat tujuan puasa, hikmat di sebalik pengajarannya, dan apa yang sepatutnya kita buat apabila kita berpuasa. Maka suatu pengajaran besar daripada ibadat puasa yang kita laksanakan sepanjang Ramadan yang lalu ialah ibadat puasa sepatutnya dapat mendidik jiwa kita dengan sifat sabar, iaitu sabar dalam mengekang hawa nafsu yang telah menguasai seluruh anggota tubuh kita, termasuklah hati, mata, telinga, lidah, dan yang paling laju di zaman kita ini, ujung jari. Share, komen, like, macam-macam tulisan yang kita buat, ini adalah merupakan perusak-perusak kepada pahala puasa yang telah kita lakukan. Ramadan sepatutnya menjadikan kita lebih bersifat sabar,
dalam mengawal hati kita yang telah dikotori dengan sifat-sifat mazmumah seperti yang telah kita sebut tadi, sombong, riya, hasad, dendam, dengki. Daripada sifat dengki melahirkan netizen yang tidak berakhlak dan tidak beradab. Tak kira bulan Ramadan ke, malam 27 ke, komen-komen sangat menyedihkan. Apabila tangan tidak berpuasa, hanya mulut tidak makan. Hati kita juga perlu dididik agar sentiasa merasai pengawasan Allah Azza wa Jalla sepanjang melaksanakan ibadat puasa dan selepasnya. Para jemaah sekalian, berpuasa dalam bulan Ramadan yang lalu semestinya telah memberikan banyak pengajaran yang amat berguna untuk dijadikan sebagai bekalan kehidupan kita pada masa akan datang. Di antaranya, yang pertama, berpuasa dapat melahirkan rasa belas kasihan terhadap sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita tengok tangan-tangan yang begitu laju kencang mengholorkan bantuan sana sini, sama ada terhadap manusia maupun terhadap hayawan-hayawan dan lain-lain makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dan momentum ini perlu diteruskan selepas Ramadan, bukan setakat habis Ramadan tak ada lagi sedekah, lah. Yang kedua, berpuasa dapat menghubungkan silaturahim sama umat Islam melalui amalan berbuka puasa dan salat sunat berjamaah yang farduna, yang sunatnya, kecuali di saat kita ini terdapat kawalan ketat, nak pergi masjid tak boleh. Untuk rekod kita pada tahun ni Ramadan 1442, kita dapat solat berjamaah, solat bertarawih selama 9 malam. Saya cakap di negeri saya di masjid saya ni. Kemudian kita kena lockdown, kena tutup masjid. Pada saat itu kesedihan yang amat ketara di muka wajah-wajah ahli-ahli ibadat, tapi kita mengatakan Allah Ta'ala ganjari musibah yang menimpa kita dengan sebab kita istiqamah di awal Ramadan, insya-Allah. Maka bagaimana kita nak hubungi silaturahim, bagaimana kita nak teruskan? Jawabnya dengan medsos, adanya media sosial lagi ni, macam-macam alat kita boleh buat. Video call boleh, persidangan-persidangan di talian alam maya. Mana ada alternatif untuk kita meneruskan hubungan ini. Mudah-mudahan dia tidak putus di separuh jalan. Yang ketiga, berpuasa dapat menghindarkan diri dari sifat bakhil, kerana kita juga merasai lapar, kita mengingati orang lapar. Dan juga sifat kedekut melalui amalan bersedekah dan berzakat pada bulan Ramadan. Yang keempat, puasa dapat melahirkan sifat qanaah, iaitu rasa cukup, berpada-pada dan tidak boros dalam memenuhi keperluan hidup seharian. InsyaAllah mungkin terkawal sedikit pada saat ini kerana pergerakan PKP, bazar-bazar sebahagian tempat tidak ada. Boleh jadi nafsu kita terkawal, ataupun kita sendiri dapat mendidik jiwa kita, walaupun pasar-pasar dibuka, tapi kita sendiri yang mengawalnya. Yang kelima, puasa dapat menambahkan rasa kesyukuran kita di atas nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan berpuasa kita dapat mengelakkan berbagai jenis penyakit yang berpunca dari pemakanan harian kita. Alhamdulillah. Namun bila mari hari raya, diet hancur. Apabila kita tak dapat mengawalnya, itu pun rumah terbuka tidak ada, boleh jadi agak terkawal sedikit. Sesungguhnya ibadat puasa menyumbangkan saham yang amat besar dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang melanda umat Islam pada masa kini. Melalui puasa kita akan dapat mengekang nafsu kita yang ingin melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Melalui puasa juga akan dapat menggalakkan diri kita daripada perbuatan yang kotor. Dengan puasa kita dapat menggalakkan diri kita untuk mengekang diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang kotor dan fasik, khususnya dalam komen-komen dan cakapan-cakapan yang tidak baik. Oleh itu, sekalipun Ramadan telah tinggalkan kita mengatakan dalam khutbah raya, saya mengatakan berlalunya Ramadan gembira dalam duka, senyum dalam tangisan, sebab Ramadan berlalu begitu cepat, kita pula tak dapat mengisinya dengan sempurna. Ramadan lalu dalam suasana kita sepatutnya bergembira menyambut hari raya, kita juga terkurung. Ramadan lalu kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan ataupun tidak. Maka teruskanlah
Ibadat-ibadat yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan, solat berjamaah, baca Quran, sedekah, berzikir, beristighfar, bertahajud, kekalkan momentum ini dibawa ke bulan Syawal dan sampai kita mati insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua akan terus diberikan peluang oleh Allah untuk bertemu lagi dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun yang akan datang dalam keadaan kita sehat walafiat, dalam keadaan keamanan yang jitu, kedamaian yang ada. Mudah-mudahan kita dapat bersama lagi dalam suasana yang baik insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba au idza ijtunibatil kaba'ir. Solat 5 waktu, Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, menjadi pelebur dosa-dosa antara mereka selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kita jauhi dosa besar, Allah Ta'ala akan hilangkan dosa-dosa yang kecil-kecil itu dengan Ramadan, dengan Jumaat dan dengan salat yang kita lakukan. Hadis rawahu Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kita pindahkan semangat beribadat pada bulan Ramadan ke bulan Syawal. Dan salah satu daripada ibadat yang dianjurkan dan disyorkan, yang disyariatkan, iaitulah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Sebuah risalah yang saya sebut, nama dia risalah puasa sunat 6 Syawal. Tuan-tuan boleh ambil risalah ini baca. Mudah-mudahan dia menjadi garis panduan dan penguat semangat kita untuk berpuasa, meneruskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa dia puasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun, kerana 30 campur 6 jadi 360 hari. Setiap satu hari diganda 10, maka kita jadi 360 hari. Adapun isu gabung qada dengan sunat, maka kita mengatakan asingkanlah, kita sunat dulu atau kita qada dulu, tengok masa yang sesuai yang ada pada diri masing-masing. Para jemaah sekalian, kita juga menghadapi suasana yang agak gawat di akhir Ramadan, apabila sahabat-sahabat kita di Palestin diganyang oleh puak-puak Yahudi di sana. Maka menjadi tanggungjawab kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala bantu mereka, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada mereka, Allah Ta'ala bebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Zionis Yahudi yang jahat, dan Allah Ta'ala juga angkatkan bencana COVID yang ada dalam negara kita, negeri kita ini, dalam negara kita dan seluruhnya daripada dunia ini, supaya kita dapat kembali mengimarahkan rumahnya, dapat menunaikan umrah dan haji ke Baitullahil Haram, dapat bersolat dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dengan ini kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dengan nama-namanya maha indah, supaya Allah Ta'ala hilangkan COVID ini dan Allah Ta'ala satukan hati umat Islam di atas landasan yang baik untuk mengekalkan momentum kekuasaan Islam sebagai agama persekutuan. Bahkan lebih lagi, Islam dapat didaulatkan dalam negara tercinta ini insya-Allah. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain,
banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma allih baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fi Syam wa fi kulli makan. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin, Allahumma alayka bil sahyuniyin al mujrimin, Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma harril masjidil aqsa min barasinil yahud al ghasibin ya qawi ya matin ya jabbar ya muntaqim ya zal jalal wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan, istiqamah dapat melakukan ibadat yang baik selepas Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kami sehat, keamanan dan kedamaian, serta kami diberi kekuatan untuk terus beribadat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma wafiq wali amrina tuanku sultan ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma hayyi lahumul bitanatas salihah allati tadulluhu 'alal khairi wa tu'inhum 'alaihi ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.